Waalaikumsalam Puan Nina. Siapa lagi yang dah live dekat TikTok dan juga dekat Facebook? Okey, Waalaikumsalam Puan Jamalia, kita ada Tuan Taufik, Rewayati, kita ada Puan Zulaika. Waalaikumsalam Nur Zulaika. Waalaikumsalam DK apa tu? Mar, MA Rosdan, Waalaikumsalam. Alin, Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya isu HKM. Puan Badaria, Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Raya lagi kita. Waalaikumsalam Rahimah, Puan Rahimah. Amnah, Hashim, Waalaikumsalam. Okey, siapa lagi yang dah live? Okey, kita naikkan sikit. Okey, selamat Hari Raya Mama Jai Munir. Tunduk pula. Okey. Siapa lagi? Pergi share-share lagi ramai-ramai. Kita boleh bercerita hari ini. Siapa dekat sini? Daripada Johor. Hari ini Johor dapat beras percuma. Siapa dapat beras percuma? Daripada TMJ. Waalaikumsalam Puan Zulika. Okey, Ai, Waalaikumsalam. Kusyarifah, kita ada Nisha, Waalaikumsalam. Asmida, Waalaikumsalam. Ada dua, ada skrin. Dekat sini. Doktor sihat, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Botol susu. Oh, jual botol susu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nur Sufia. Dari Indonesia, Waalaikumsalam. Love Maslina, Waalaikumsalam. Kubis. Waalaikumsalam Ida. Selamat Hari Raya. Okey, Waalaikumsalam. Okey, dah ramai. Okey. Dr. Ju tanya tadi, siapa dapat beras daripada TMJ? Tiba-tiba je ada orang horn dekat luar, hantar beras. Terkejut Dr. Ju. TMJ hantar beras pada semua rumah-rumah dekat Johor. Waalaikumsalam. Nur Hayati. Siapa lagi? Azni Ghazali. Waalaikumsalam. Puan Zainun Enun. Waalaikumsalam. Siapa dekat TikTok? Waalaikumsalam. Sadena. Siapa lagi? Alamak, tunduk pula. Ni apa ni kejap betulkan. Selamat Hari Raya Puan Sarima. Waalaikumsalam. Okey, selamat Hari Raya Kak Sia. Okey, hari ini Dr. Ju nak bercerita sikit pasal sayur-sayuran yang orang yang ada masalah gastrik, GERD tak boleh ambil. Okey, sebab ramai yang tanya apa boleh makan. Jadi mungkin ramai yang nak tahu dan kenapa. Itu yang paling penting, kenapa. Okey, siapa ada kat sini ada gastrik, cuba angkat tangan. Siapa yang ada gastrik, cuba angkat tangan. Siapa ada gastrik? Okey. Okey, so hari ni kita cerita-cerita sikit pasal sayur-sayur yang kena pantang lah. Kalau you betul-betul ada gastrik. Waalaikumsalam Puan Suraraya. Okey. Dari Seremban. Waalaikumsalam. Rozaini. Waalaikumsalam. Okey. Dah ramai. Dah 300. So boleh start lah So, siapa dekat sini ada gastrik dulu? Cuba angkat tangan. Siapa yang ada gastrik? Saya doktor kerap kena sekarang. Tu yang dekat TikTok ada yang kerap kena. Saya dapat beras bangsa Johor. Assalamualaikum salam. Beras bangsa Johor. Daripada TMJ. Okey. Minum dulu ni tangan kanan
Ada yang tegur di tangan kiri ke di tangan kanan? Okey, betul. Okey, so kita cerita sikit. Dr. Ju sebelum ni ada bagi tahu bahawa orang yang ada masalah gastrik, GERD, dia tak boleh ambil nombor 1 adalah gula. Kenapa tak boleh ambil gula? Dr. Ju dah selalu terangkan panjang lebar bahawa gula adalah inflammatory. Gula adalah radang. Kita kena tahu bahawa kenapa kita dapat gastrik, sebab banyak problem lah. Salah satu sebabnya adalah keradangan yang berlaku, mungkin disebabkan oleh daripada usus naik ke atas, menyebabkan gester kita ataupun perut kita atau tembolok kita jadi merah, jadi cedera. Dia belum ada ulcer. That's why kadang-kadang bila kita skop, kita tak nampak. Bila doktor skop, doktor sebenarnya nak cari ada ulcer ke tidak. Apa yang dimaksudkan dengan ulcer? Ulcer maksudnya adalah luka. Ada luka besar, bulat. Itu namanya ulcer. Kalau gastritis ataupun orang Melayu panggil gastrik, maknanya cuma keradangan yang berlaku pada dinding kita punya perut. Perut ni dalam bahasa perubatan dipanggil gester, dan bila dia merah ataupun dia inflame ataupun ada radang pada pada perut tu, dia dipanggil gastritis. Jadi orang Melayu panggil gastrik. Nak senang panggil gastrik. Pandai orang Melayu dia pandai, dia tahu gaster. Tapi biasa dia cakap gastrik. Dekat-dekat lah tu kan dalam bahasa perubatan juga kan. Okey, so yang pertama itu hari, Dr. Ju selalu cakap bahawa orang yang ada gastritis tak boleh ambil gula. Kena pantang dari gula. Maknanya tak boleh ambil gula. Sebab gula adalah penyebab radang. Gula yang masuk Dr. Ju adalah sama ada di gula putih ke, gula merah ke, gula kabung ke, molasses ke, raw sugar ke, madu ke, semua tu dalamnya ada gula. Jadi you kena pantang dulu sampai you punya gastrik baik, baru boleh nak ambil gula balik. Tapi kalau boleh, gula tu tak payahlah ambil kan. Gula adalah racun. Okey, sebab gula adalah inflammatory. Jadi inflammatory, perut kita tengah inflame, perut kita tengah radang. Jadi kita makan gula, kita menambah radang pada perut kita. Okey, nombor 2, Dr. Ju selalu cakap orang yang ada masalah gastrik tidak boleh ambil gluten. Gluten adalah apa yang dipanggil sebagai satu pelekat. Satu pelekat yang selalunya ada pada bijirin. Dia bukan saja bijirin, ada juga benda-benda lain macam sayur yang ada. Tapi jaranglah. Selalu paling banyak orang Malaysia pakai adalah tepung gandum. Tepung gandum dia ada mengandungi gluten. Gluten adalah satu bahan yang melekit-lekit yang bila kita ada, dia juga adalah inflammatory. Gluten juga boleh menyebabkan radang. Jadi kita jangan ambil gluten sebab perut kita tengah meradang. Jadi bila kita ambil gluten, perut kita, gastrik kita makin teruk, tidak makin baik. Jadi gluten ada kat tepung gandum. Ini bermakna orang yang ada gastrik kena off dulu. Apa dia? Kena off dulu. Yang pertama, roti. Sebab roti gunakan tepung gandum. Kecuali roti you tak ada gunakan tepung gandum. Ataupun mi. Jadi mi tak boleh. So you boleh ganti dengan bihun. Jangan ambil juga biskut-biskut yang menggunakan tepung gandum. You kena cari biskut-biskut, mungkin biskut keto ke yang diguna tepung kelapa, yang digunakan tepung almond tanpa tepung gandum. Mi juga kalau you nak guna, you kena tukar. Mungkin you guna mi konjac ataupun you guna 100% soya bean mi ataupun white egg mi. Itu boleh. Ini bukannya forever. Ini sementara you ada masalah gastrik. Sementara you ada masalah
gastritis. Sementara you ada GERD. Ramai Dr. Ju punya pesakit, beribu dah yang join seminar kelas Dr. Ju, kelas gastric, GERD dan anxiety. Ramai yang follow, tak ambil gula, tak ambil gluten, gastrik dia makin baik, makin baik, makin baik. Even GERD dia juga makin baik dan ada yang dah pulih. Dan even anxiety dia pun makin baik, makin baik, makin baik. Bila dia off, baru 2 benda ni sahaja. Gluten dan juga gula. So gluten ada dekat mana lagi? Maknanya pasta pun pakai tepung gandum. Jadi you all kena tengok. Kalau ada tulis dekat situ wheat, you all boleh cari pasta mi yang gluten free. Maknanya kena modal sikit lah. Mi biasa murah. Bila pakai mi yang gluten free, dia jadi mahal. Roti biasa murah. Bila pakai roti yang gluten free, dia jadi mahal. Jadi you all kena carilah. Banyak dekat KL tu pengedar yang buat gluten free roti, gluten free mi, gluten free biskut, gluten free cake. You all kena, sebab kita kena tahu yang kita tengah sakit. Kita tak boleh macam orang biasa. Kita tak boleh enjoy macam orang biasa. Kita enjoy cara kita. Cara orang gastrik. Maknanya kena ubah you punya pemakanan sampai you pulih. Berapa lama nak pulih? Bergantung kepada teruknya you punya masalah gastrik. Orang gastrik kadang kena baru sebulan. Baiklah sekejap. Kadang dia dah 2 tahun. Mungkin lama sikit. Ada yang 10 tahun. Takkan sebulan nak baik, dek. Kadang setahun pun belum baik. Kenalah pantang setahun. Mungkin 2 tahun. Sampai baik. Sebab Dr. Ju pernah jumpa orang yang ada gastrik GERD. Dia dah 20 tahun. Dia cuma ambil ubat untuk untuk mengurangkan asid dalam perut sahaja. Tapi dia cuma merawat simptom. Dia tidak merawat penyakit tu. Simptom you cuma kawal. You bukan rawat. Kawal dengan rawat tak sama ya. Kalau you kawal maknanya you just sakit makan ubat. Hilang ubat. Macam tahan sakit lah. You sakit lutut makan ubat. Hilang sakit 2-3 hari. Nanti you buat sesuatu tak betul sakit balik lutut. Sebab you bukan merawat lutut tu. You bukan nak bagi lutut you baik. Tetapi you mengurangkan sakit. Mengawal kesakitan sahaja. Jadi itu adalah gluten free. So kalau apa lagi benda yang ada gluten? Barley ada gluten ya. Jadi Horlick ada gluten, ada gula. So orang yang ada gastrik tak boleh ambil barley ataupun Horlick malt lah. Malt MALT. Maknanya apa-apa benda yang kalamnya mengandungi barley dia tak boleh. Ada juga rice. Tapi kita kat Malaysia ni banyak cuma tepung gandum, barley, oat. Oat juga ada gluten. So you kena hindarkan juga daripada oat. Cari gluten free oat. Ada jual dekat online kalau nak makan oat juga. Jadi anda semua kena berhati-hati kalau anda rasa anda ada masalah gastrik. Jadi nasi adalah yang paling sesuai untuk orang yang ada gastrik. Ini Dr. Ju cakap pada orang yang ada gastrik, bukan ada kencing manis, bukan ada masalah obesity. Ini general. Ramai orang dekat luar sana tak ada gastrik, tak ada diabetes, tak ada darah tinggi, tak ada masalah obesity, tapi dia ada masalah gastrik. Jadi Dr. Ju cakap umum. So kalau you ada gastrik, itu dah lain dah ceritanya. You kena follow protokol gastrik, protokol diabetik. Hari ini Dr. Ju bercerita pasal gastritis. Itu yang selalu Dr. Ju cakap, 2 benda. Gula kena off. Kedua adalah gluten. You kena gluten free. Google makanan apa ada gluten, makanan apa tak ada gluten. Kadang-kadang dia orang letak juga tepung gandum dekat tempat-tempat lain kan. Dekat sos, dekat ada benda banyak juga yang diletak tepung gandum. Kalau you ada gastrik, kena off dulu. Bukan forever. Okey, yang ketiga, terlalu Dr. Ju dah cakap, orang gastrik jangan ambil tepung pula susu.
Susu lembu, susu kambing mungkin boleh sikit, tapi yang elok tak payahlah susu. Cari makanan lain. Dalam dunia ni ada beribu-ribu jenis makanan. Carilah makanan yang sesuai untuk kita. So susu juga boleh menyebabkan you punya gastrik tak boleh baik. Especially pada siapa yang ada lactose intolerance. Itu adalah 3 benda yang selalu Dr. Ju cakap perlu dipantang. Perlu orang yang ada gastrik ini pantang. Perlu jangan makan dulu. Okey, sampai you punya masalah gastrik you baik. Kuih tiaw, ada yang cakap kuih tiaw ada yang dibuat daripada tepung beras. Tapi macam laksa, ada yang tepung beras kan, ada juga campuran tepung gandum. So buat sendiri laksa yang you boleh masukkan tepung beras sahaja. Jadi kena tengok betul-betul kandungan kalau you all nak baik daripada gastrik lah. Kalau tak nak baik, nak makan ubat forever, itu terpulanglah pada diri sendiri. Dr. Ju cuma boleh cakap sahaja terpulang sebab Dr. Ju dah banyak sangat result, testimoni bila dia follow apa yang Dr. Ju cakap. Alhamdulillah, masalah gastrik dia dah mula kurang. Even ada yang tak masuk kelas pun Dr. Ju, hanya dengar-dengar macam ni lah. Masa live ni dengar-dengar saja apa yang Dr. Ju cakap, banyak dah dia orang dapat manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dr. Ju sangat-sangat gembira. Gembira pada mereka-mereka yang hanya dengar live Dr. Ju, hanya follow Dr. Ju, hanya dengar video-video Dr. Ju dekat YouTube. Tapi masalah dia sudah boleh selesai. Even Dr. Ju ada seorang pesakit, itu hari kan ada seorang datang jauh daripada Bentong. Dia datang, dia tak jauh lah sebab dia datang ke Setia Alam, Cawangan Setia Alam. Dia nak beli satu barang tu nak bagi kepada kawan dia ke gitu. Dia kata dia sebelum ni ada masalah teruk sangat gastrik. Dan dia punya kawan tu ada apa ya, masalah apa, dia nak belikan lah, nak bagi hadiah. Nak beli CD. Kawan dia ada diabetik. Jadi on insulin semua. Jadi dia nak kawan dia tu sembuh, dia kata. Jadi dia belikan CD Dr. Ju. Dia datang all the way daripada Pahang just untuk beli CD Dr. Ju, nak bagi hadiah hari raya kepada dia punya kawan tu. Bagus sangat orang ni. Sebab dia kata dia punya problem dah baik. Dia bukan gastrik kot, dia diabetik. Dia punya problem dah baik. Diabetik dia dah tak makan ubat, dia tak injek insulin, dia dah sembuh, dia rasa sangat seronok. Jadi dia beli CD tu, dia nak share ilmu Dr. Ju pada dia punya kawan tu lah sebelum raya itu hari datang. Rasa macam terharu, Alhamdulillah sangat. Hanya dengar lecture, dengar video, tengok video-video kat YouTube Dr. Ju, hanya dengar live-live Dr. Ju dapat membantu dia orang. Alhamdulillah. Dia kena rajin lah kita nak belajar ni kan. So, hari ini, tadi Dr. Ju cakap 3 benda ya. 1, gula. 2 adalah tepung gandum lah, gluten. 3 adalah susu. Susu bermakna bukannya you tak boleh minum cuma susu tepung, susu fresh milk, susu-susu tu. Tetapi maknanya you tak boleh makan makanan yang daripada susu juga. Maknanya you tak boleh ambil cheese, you tak boleh ambil krim, you tak boleh ambil yogurt. Padahal yogurt tu bagus. Tapi nanti dulu. Pause dulu daripada ambil benda-benda yang tu kan. Then apa lagi? Tapi butter boleh ambil sebab butter minyak dia punya susu tu dah tak ada kan. Ghee tak apa, boleh lagi. Itu adalah apa ni, 3 benda yang selalu Dr. Ju share dekat TikTok, Dr. Ju share dekat Instagram, Dr. Ju share dekat Facebook, Dr. Ju juga share pasal apa yang 3 benda yang you all, kalau you ada masalah gastrik, GERD, you kena pantang. Ada banyak lagi, tetapi untuk hari ini Dr. Ju nak share sayur-sayuran. Ada orang ingat orang gastrik ni
tanya aja pantang. Selalu kita bila jumpa doktor kata jangan minum minuman ada gas. Jangan makan benda-benda masam. Jangan makan apa lagi selalu doktor akan cakap itu sajalah kan. Maknanya benda-benda yang masam, benda-benda ada gas, jangan makan cili. Dia orang akan cakap itu sahaja. Tetapi tak pernah orang sentuh pasal gula. Orang sentuh pasal gluten. Padahal ini benda yang paling besar sekali orang yang ada masalah gastrik ni kena off. Dan tak pernah juga orang cerita pasal susu. Ini adalah antaranya. Sebab Dr. Yu ada banyak lagi benda yang you all kena pantang. Tapi hari ini Dr. Ju nak share pasal sayur apa yang you all sebagai pengidap gastrik kena pantang. Rasa-rasa sayur apa? Boleh jawab. Boleh jawab dekat sini. Apa sayur yang rasa-rasa kita kena pantang? Sayur, ada orang dia cakap, saya cuma boleh makan sawi je doktor. Yang lain-lain tak boleh. Kenapa ni doktor? Saya cuma makan setiap hari apa yang saya makan cuma kobis je. Lain-lain tak boleh. Bila makan angin. Ada pula macam-macam lah dia orang punya komplain kan. So apa sebenarnya sayur yang orang ada masalah gastrik tak boleh ambil dan kenapa reason je. Okay. So Dr. Ju nak bagi satu grup sayur yang terbukti orang yang ada masalah gastrik GERD kena pantang dulu. Dia sedap sayur ni. Dr. Ju pun suka sangat. Tetapi kalau you makan, you punya gastrik tidak boleh baik. Jadi tunggu pantang dulu. Dah habis pantang nanti makanlah. Okey. Jadi grup yang pertama untuk pesakit-pesakit yang ada masalah gastrik tak boleh makan adalah grup vegetable ataupun sayur-sayuran dari grup yang dipanggil sebagai kita panggil nightshade. NIGHTSHADE. Grup nightshade. Grup nightshade ni adalah satu grup di mana adalah daripada grup sayur-sayuran yang dari kumpulan dari dipanggil Solanaceae, kata silap lah nama grup tumbuhan ni. Jadi tumbuhan ni adalah satu grup tumbuhan yang dalam kandungan ni sayuran ni ada bahan yang dipanggil solanine dan juga kalau tak silap leptin ke gitu. Dua-dua ni adalah satu bahan yang dipanggil kolloid. Kolloid ni adalah bahan yang berasid dan kolloid ni juga adalah bahan yang menyebabkan radang. Jadi kalau you Google pasal nightshade ni, banyak orang banyak pakar-pakar yang komen lah pasal nightshade. Maknanya nightshade ni adalah satu grup night tu malam SHADE, nightshade. Jadi banyak pakar-pakar yang komen pasal nightshade. Nightshade ni bukan sahaja kena pantang orang yang ada gastrik. Nightshade juga orang yang ada masalah arthritis kena pantang. Orang yang ada masalah autoimun kena pantang. Orang yang ada masalah apa lagi orang yang ada masalah gastrik, autoimun, arthritis, 3 grup ni yang kena pantang, yang ada inflammatory lah maknanya. Sebab dalam nightshade ada kolloid. Nama dia apa tadi? Solanine, SOLANINE, solanine dan juga lectin kata silap namanya. Ya, apa nama dia? Kejap. Kita tengok apa nama dia. Solanite dan juga leptin. Betul lah leptin. Okay. So, solanine ni solanine ni adalah satu kolloid yang dianya sebenarnya ada orang cakap dia ni macam acidic dan dia sebenarnya boleh mencederakan, dia sebenarnya boleh menyebabkan benda-benda yang dah cedera makin tak boleh baik. Dia makin cedera. Jadi apakah sayur-sayuran yang termasuk dalam grup
nightshade ni. Dia dekat Malaysia tak banyak. Tetapi ini adalah kegemaran kita. Semua orang suka, ramai orang suka. Mamak-mamak suka sayuran-sayuran daripada grup ni. Sayuran tu bagus, dia ada banyak vitamin C, dia ada bahan-bahan anti-inflammatory. Kalau kita tak ada gastrik, dia sangat bagus untuk kita makan. Tapi bila kita ada gastrik, GERD, kita kena pantang sekejap. Dan orang-orang yang ada masalah arthritis, autoimmune memang kena avoid. Sebab Dr. Ju pun dulu lama avoid tak makan benda tu. Sekarang makanlah sikit-sikit. Tak, sebab bila kita buat genetic study, Dr. Ju tak ada alahan kepada nightshade. Jadi boleh ambil, tetapi kalau rasa tengah radang ke apa, Dr. Ju tak ambil. Jadi yang pertama, yang sedap, everybody suka adalah potato ataupun kentang. Jadi orang yang ada nightshade, jangan makan kentang. Sedap tu kentang tu kan. Kalau you tak ada masalah kencing manis, kentang ni kan sedap. Ada fries kat luar. Fries tu paling teruk lah. Fries yang pertama, fries tu bila digoreng tu kan, bila digoreng dia ada minyak. Minyak yang digunakan tu pun mungkin ada trans fat. Jadi trans fat tu juga inflammatory. Fries juga selalu kadang diintroduce dalam tu banyak garam, banyak juga perasa. Jadi kentang ni sebenarnya bukan fry saja, kentang biasa. Kalau kita buat kari, kentang lah paling sedap kita nak makan. Tetapi kalau you ada gastrik, pantang dulu. Sebab kentang adalah termasuk dalam grup grup nightshade. Especially kentang yang dah bertukar jadi hijau tu. Jadi hijau dah nak tumbuh. Kentang tu bila kita simpan lama-lama, dari kuning dia tukar jadi hijau kan. Bila dia dah jadi hijau sikit tu, sebenarnya solanine dia, kolot dia tinggi. Jadi bila kita orang ada gastrik makan, dia punya attack akan dapat. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak perasan yang ini puncanya. Kita rasa macam tak logik. Takkanlah makan kentang, tak boleh. Yang aku tahu makan orang yang ada gastrik tak boleh makan apa? Yang orang ada gastrik yang tak boleh makan adalah benda pedas-pedas. Baik bergas. Doktor dah cakap benda masam-masam tak boleh. Jadi tiba-tiba Dr. Ju cakap hari ni kentang. Ini adalah kajian lah dan kajian yang dibuat. Jadi benda ni sementara saja, bukan forever. Bila you dah okey nanti, bolehlah ambil balik. Tapi Dr. Ju dah cakap, kalau you belum betul-betul okey, pantang dulu. Sebab kita tak tahu berapa lama nak okey. You buat skop pun tak nampak. You buat skop, you pedih perut. Hari-hari tertonggeng-tonggeng sakit perut. Gastrik, pedih sampai susah nak nafas semua. Sampai dapat anxiety, skop tak nampak apa-apa. Sebab inflammatory ni dia tak nampak. Dia mikro baru nampak. Kalau you pakai mikroskop, mungkin you potong perut tu pakai mikroskop baru nampak. Yang sebenarnya sel-sel you ni ada merah-merah, ada kecederaan, kecut, bengkak, lepas tu kecut, lepas tu merah. Jadi itu adalah masalah gastritis. Sebab gastritis boleh membawa kepada GERD. GERD adalah bila daripada perut ni, mula-mula gastritis ni pedih dekat perut je. Cedera tu pada perut je. Tetapi bila penutup perut tu terbuka, apa yang dalam perut naik ke atas, bakar kita punya saluran makanan yang dekat dada tu, itu dipanggil esophageal reflux disease ataupun GERD. Jadi that's why lah dia boleh naik ke atas. Jadi kalau you makan juga makanan-makanan yang Dr. Ju suruh pantang tadi, dan sekarang topiknya adalah nightshade, maka you punya GERD akan datang balik. So pantang dulu kalau you nak baik. Okey, itu nombor 1, kentang. Sedap kan? Siapa kat sini suka sangat kentang? Cuba tulis, cuba komen. Kentang, temporary je. Jangan pula nanti kata, "Olah Dr. Ju ni, kentang pun nak pantang." Terpulanglah kalau you nak baik. Nombor 2, rasa-rasa apa nombor 2? Apa nombor 2? Group nightshade. Group nightshade. Nombor 2 apa? Nombor 2 adalah
terung. Siapa suka makan terung? Dekat kedai mamak, dekat kedai-kedai orang buat kari ada terung kan. Pajri terung, sedap je. Terung goreng sambal, Masya Allah, Dr. Ju sangat suka. Indon pun suka bakar terung, makan dengan sambal. Terung adalah termasuk dalam grup nightshade. So, anda kena pantang juga terung. Okey? Terung. Siapa kat sini suka terung? Terung sedap ke? Terung adalah grup nightshade. So, jangan untuk orang yang ada masalah gastric GERD dan leaky gut syndrome, angin sana, angin sini, picit sini angin, picit sini angin, sini pantang dulu, jangan ambil kentang, jangan ambil terung. Memang sedap. Pantang dulu, betulkan usus dulu. Itu adalah nombor 2. Nombor 3. Dia tulis dekat sini. Tomato. Ya, betul. Tomato adalah juga dalam grup nightshade. So, kena off juga tomato. Tomat, orang Indon, sampai kat sini Indon, kata tomat. Tomat, So, tomato juga kena pantang dulu sebab dia berada dalam grup nightshade. So, jangan makan potato, potato pula, tomato, tomato, maknanya tomato fresh ke, tomato, tomato yang dalam tin ke, tomato sauce ke, cherry. Dr. Ju suka sangat cherry tomato, makan macam tu je dulu kan. Tapi semenjak dulu didiagnose gastritis ni, Dr. Ju kurangkan ambil tomato. Sekarang ni baru ambil balik lah sebab gastrik tu dah okey. Tapi tu hari kena juga balik sebab biasalah kita tak pantang, especially susu lah. Dr. Ju sangat-sangat Allah kepada susu. So mungkin anda dekat sini juga Allah kepada susu. So off susu. Okey, itu nombor 3. Nombor 4. Nombor 4 adalah capsicum. Capsicum apa dalam bahasa Melayu? Lada Benggala ke Bangla. Lada Benggala ataupun capsicum lah. Capsicum tu yang ada lada yang bunga. Lada bunga kot nama dia, yang ada warna merah, ada kuning, ada hijau. Dia adalah dalam grup nightshade juga. So sementara off juga, ini juga mungkin termasuk cili lah. Betul lah, cili juga adalah dalam grup nightshade. Termasuk juga apa kita panggil cili, kita yang selalu orang pakai selalu lagi tu, paprika. Paprika juga termasuk dalam grup nightshade. So sementara ni kalau you tengah sakit perut hari-hari kena attack, pagi petang kena attack, hari-hari kena makan ubat MMT tu, ubat kapur tu, ataupun hisap-hisap, ataupun ambil ubat gastrik, mungkin Omotex, mungkin Losec, mungkin Omeprazole, itu semua sama sebenarnya kan. Benda-benda tu semua, ataupun mungkin histidine pula. Apa kita panggil? Cimetidine ataupun H2, semua tu adalah ubat untuk menurunkan asid, untuk mengurangkan sakit perut, untuk mengurangkan, untuk kontrol gastrik you. So off dulu capsicum nightshade lagi. So yang seterusnya, yang last lah ni, yang last. Don't worry, yang last adalah bendi, kacang bendi. So kacang bendi juga orang yang ada masalah gastrik dan juga GERD, jangan ambil kacang bendi sedap you. Dr. Ju sekali rebus, ikut Portugis, Baba Nyonya punya cara makan kan. Lagi-lagi kedai mamak mesti dibagi bendi kan. Bendi sedap, manis, rebus saja, makan dengan sambal belacan ke, buat sambal ikan bilis ke, bendi sangat-sangat sedap. Tetapi kalau you ada masalah gastritis, you kena avoid. Ini adalah untuk masalah gastritis. Tetapi kalau you adalah pesakit autoimun, maknanya you ada masalah rheumatoid arthritis, you ada masalah SLE, you ada masalah skleroderma, multiple sclerosis, thyrotoxicosis, thyroid,
you kena juga avoid nightshade ni. Dekat Malaysia 5 sahaja yang famous. Maknanya yang famous 5, kentang, terung, capsicum, tomato dan lagi satu adalah dengan bende. Tu dekat Malaysia. Dia tak banyak lah. So kita pantang tu kita ada banyak. So sayur yang terbaik untuk orang yang ada masalah gastrik, you boleh ambil sayur-sayur hijau, tak ada masalah. Tapi dia ada lagi satu grup tumbuh-tumbuhan yang orang ada masalah gastrik tak boleh ambil. Grup apa tu? Grup tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan terbentuknya gas. Yang terbentuknya gas ni banyak. Tapi ada orang tak ada masalah, ada orang ada masalah. So you all boleh cari. Tetapi yang biasa tumbuh-tumbuhan yang akan menyebabkan bila kita makan dia membentuk gas. Yang paling kuat sekali adalah nangka muda tu. Jadi kita orang Melayu selalu masak nangka muda. Nangka muda ataupun buah nangka. Kalau buah nangka lah. Kalau yang sayur is nangka muda. Nangka muda juga bila kita makan dia akan menyebabkan membentuk gas. Jadi orang yang ada gastrik, GERD, dia juga tak boleh makan nangka muda. Okey, so kena hindarkan juga. Ada sesetengah orang dia tak boleh ambil Brussels sprout. Brussels sprout mahal, selalu tak ada Dr. Ju yang suka. And then ada juga cauliflower juga, ada sesetengah orang tak boleh ambil. So you all boleh try benda-benda ni. Tapi ramai yang tak boleh ambil. Ada orang tak boleh ambil kobis, tapi majoriti sepatutnya kobis adalah sayur yang terbaik untuk gastrik. Kalau you all baca, dengar ataupun tonton lecture daripada Dr. Exbert, sayur yang terbaik untuk orang gastrik adalah kobis. Tetapi kobis tu bukan makan dimasak. Kobis tu mentah tu lah, maknanya sama ada you buat salad ataupun you buat dia buat ulam. Kobis adalah patutnya yang terbaik untuk orang yang ada masalah gastritis. Sebab dalam kobis dia ada satu bahan, tak ingat Dr. Ju namanya apa. Dia sangat-sangat bagus sebagai anti-inflammatory yang boleh membetulkan you punya usus. Okey. So, itu adalah berkenaan dengan masalah sayur-sayur ataupun tumbuh-tumbuhan lah yang orang ada masalah gastritis kena pantang dulu kalau you all nak baik daripada you all punya problem gastrik. Okey. Okey. Nak cakap apa dah lupa. Okey, siapa ada soalan? Dr. Ju nak tengok pada soalan. Dr. Ju ada kelas gastritis, gastritis, GERD dan anxiety. Tak lama lagi, 20 berapa nanti tim Dr. Ju akan share. Kita ada kelas tu sangat-sangatlah murah. Tak tahu berapa. Jadi you all boleh join kelas tu. Sekarang ni dah ada tak tahu dah ada berapa orang. So you all boleh join. Siapa yang nak tu boleh cakap gitu nak masuk kelas. Sebab dalam kelas tu Dr. Ju bukan saja ajar apa nak pantang. Dr. Ju ajar daripada awal. Kenapa you boleh dapat gastrik, kenapa you boleh dapat GERD, apa terjadi sebenarnya dan apa akibat-akibatnya. Dan Dr. Ju bagi protokol macam mana nak sembuhkan you punya masalah gastritis. Termasuklah apa yang you nak pantang. Tadi Dr. Ju cakap pantang tadi baru 4 kan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi benda yang you all sebagai pengidap gastritis you all kena pantang. Kalau you all nak tahu masalah autoimmune disease. Autoimmune disease tu maknanya kalau you ada rheumatoid arthritis, you ada SLE, you kena tahu punca utama orang ada masalah rheumatoid arthritis, SLE. Macam Dr. Ju ada rheumatoid arthritis, ramai orang kat luar sana ada SLE. Punca utama you dapat masalah tu adalah disebabkan you ada masalah gastritis, GERD dan juga masalah leaky gut syndrome. Jadi orang yang ada masalah
rheumatoid arthritis, maknanya autoimmune disease. You juga kena masuk kelas ni. Kena belajar macam mana nak betulkan usus you. You kena tahu bila usus kita tak sehat, kita akan dapat satu keadaan dipanggil leaky gut. Leaky gut tu maknanya sel-sel yang ada dekat perut kita ni sepatutnya sel-sel tu rapat macam ni. Dia rapat-rapat macam ni. Jadi bila makanan lalu dekat atas ni, dekat jari ni, dia nak diserap, dia kena melalui tapisan dekat antara sel-sel ni. Antara sel-sel ni ada tapisan, dia kena melalui tapisan. Tapisan tu sangat rapat dipanggil gap junction. Dan usus kita adalah sangat-sangat intelligent. Sebab usus kita dengan otak kita dia ada network. Jadi dia sangat intelligent. Usus kita hanya absorb, hanya serap apa yang badan kita perlukan sahaja. Kalau you makan berlebihan, semuanya akan keluar ikut you punya berak. Ada orang rasa dia ambil suplemen banyak-banyak tu bagus. Tetapi sebenarnya badan kita kalau dalam keadaan normal, kalau you tak ada masalah usus, apa yang kita makan tu hanya yang kita perlukan saja usus kita absorb. Yang lain dia keluar balik ikut kita punya berak. Kalau you ambil 100 mg, badan you perlukan 500 mg saja. Yang 500 mg akan dibuang ikut berak. Sebab itu adalah secara semula jadi. Contohnya kalau kita nak kalsium, magnesium ke apa kan. Jadi kalau kita makan vitamin C ke kita makan, kita tak akan dapat semua yang kita makan tu diabsorb masuk kat dalam darah kita. Hanya sebahagian yang badan kita, yang otak kita bagi signal kau ambil 500 je. Yang lain tu kau pulangkan balik. Pulangkan balik kat nature. Itu sebenarnya. Jadi masalah leaky gut adalah masalah di mana sel-sel kita yang rapat tadi cedera, bengkak, merah dan dia kecut dan dia jadi longgar macam ni. So bila longgar macam ni, apa yang kita makan semua masuk ke dalam salur darah. Semua tembus ke dalam salur darah. So bila dia tembus ke dalam salur darah, you kena tahu apa ada kat dalam usus you. Selain daripada bahan-bahan yang tak sepatutnya masuk ke dalam darah, bahan-bahan kimia, bakteria, maknanya bakteria kita ada keluar, bakteria jahat kita ada keluarkan banyak toksin. Toksin tu juga masuk ke dalam darah. Keadaan ni dipanggil leaky gut ataupun kebocoran usus mikro. You tak boleh nampak, bukannya nampak bocor ada lubang, tak nampak. Sel kita ni kecil. Jadi bila dia ada kebocoran tu menyebabkan benda-benda asing ada dalam darah kita. Bila ada benda-benda asing dalam darah kita, badan kita akan bertindak balas. Maknanya kita akan keluarkan antibody. Antibody tu akan menyerang pada benda-benda yang dia tak patut masuk dalam badan kita. Kalau bakteria, dia keluar antibakteria. Kalau virus, dia keluar antivirus. Kalau dia adalah fungus, dia keluar antifungus. Kalau benda tu badan kita tak tahu, tak kenal. Contohnya mungkin benda-benda kimia yang ada dekat sayur-sayuran kita, toksin-toksin daripada bakteria, entah apa-apa lagi yang kita makan. Ini menyebabkan badan kita keluarkan antibody. Cuba. Dikeluarkan pelbagai weapon, berbagai, tiba-tiba dia tersilap buat antibody. Dan antibody itu adalah antibody yang tidak baik. Antibody itu dipanggil autoantibody. Autoantibody ni sepatutnya antibody membantu kita untuk membunuh benda-benda yang asing dalam badan kita. Tetapi autoantibody ni dia sebaliknya, dia sabotage kita, dia serang kita, dia serang sendi-sendi kita, dia serang usus kita, dia serang kita punya thyroid, dia serang kulit kita, dia serang urat saraf kita. Penyakit itulah dipanggil autoimmune disease. Dan kalau dia serang sendi, dia panggil rheumatoid arthritis. Kalau dia serang buah pinggang, dia panggil IgA nephropathy.
Property. Kalau you all nak tahu, Dr. Ju baru-baru ni ada cerita bahawa sekarang ramai sangat budak muda datang jumpa Dr. Ju, baru umur 25 tahun, baru umur 30 tahun, buah pinggang dah tahap 5 rosak. Dia tak tahu sebenarnya dia ada masalah auto-antibody, dia ada masalah autoimmune disease, tetapi buah pinggang dia dah gone, dah tak boleh buat apa. Sepatutnya you all kena tahu waktu umur you, waktu di peringkat awal, so that Dr. Ju boleh bantu macam mana nak reversekan balik masalah you all punya masalah buah pinggang. Kalau dah stage 5, very difficult, Dr. Ju boleh bantu, tapi I don't know whether dia boleh reverse ke tidak. Tapi kalau peringkat 3, 4 dia boleh reverse. Ramai yang datang dah peringkat 5. Waktu bulan Ramadan tu hari dekat 10 orang buat coaching dengan Dr. Ju, buah pinggangnya dah tahap 5. Jadi penyakit tu adalah penyakit autoimmune disease, selalunya adalah IgA nephropathy. Dan kalau orang yang ada masalah rheumatoid arthritis juga, dia boleh menyerang dia punya buah pinggang. Jadi punca utamanya adalah masalah usus. Jadi kalau you ada masalah autoimmune disease, you ada masalah rheumatoid arthritis, you ada masalah SLE, you ada masalah multiple sclerosis, you ada masalah skleroderma, the best kelas untuk you join juga adalah kelas gastric GERD dan anxiety ni, especially pesakit-pesakit rheumatoid arthritis dan orang yang ada masalah anxiety. Kenapa anxiety juga disebabkan oleh masalah usus? Sebab orang ingat masalah anxiety ni masalah otak. Betul, masalah otak. Jadi kalau you pergi jumpa doktor akan bagi masalah otak lah. Bagi penenang, bagi ubat tidur. Dia bukan membetulkan keadaan. Dia cuma mengawal keadaan. Jadi orang yang ada masalah anxiety puncanya juga daripada usus. Sebab usus kita ada mengeluarkan satu hormon namanya serotonin. Serotonin adalah hormon ceria. So bila serotonin drop, because usus you ada masalah, dia tak keluarkan serotonin, you menyebabkan you dapat masalah anxiety. You dapat masalah anxiety tu simptomnya panic attack. You akan rasa takut. You akan rasa takut melampau. You akan rasa tak boleh tidur, berdebar-debar, sakit dada, panik. Semuanya tu adalah disebabkan oleh masalah usus. So, Dr. Ju nak invite anda semua untuk join kelas gastric GERD dan anxiety untuk pesakit-pesakit yang memang ada gastric GERD anxiety, juga untuk pesakit-pesakit yang ada masalah autoimmune disease, supaya anda boleh mengawal penyakit anda dengan lebih berkesan. Okey, siapa nak join kelas tulis je dekat situ, saya nak join kelas, nanti tim Dr. Ju akan bantu anda. Nak tahu lebih banyak resepi khas untuk GERD dan gastrik? Okey, ni silap tengok. Okey, ada soalan tak? Okey, Dr. Ju nak tengok ada soalan ke tidak. Kena tengok sebelah, tulisan besar sikit. Okey, siapa ada soalan boleh ni. Doktor, saya ada masalah pembuangan. Apa perlu saya buat? Kalau you ada masalah pembuangan, maknanya you ada masalah berak keras. Ramai orang ada masalah berak keras. Kenapa? Kenapa ada masalah sembelit? Kenapa ada masalah sembelit? Pertama adalah disebabkan you ada masalah usus. Maknanya you ada masalah gastric, GERD, ataupun you belum sampai ke situ, tapi di masalah tu bermula daripada usus kecil, usus besar. Jadi ini disebabkan oleh you ada ketidakseimbangan dalam bakteria baik dalam usus you. Jadi apa yang berlaku adalah lendir kurang dalam usus you. Bila lendir kurang, makanan yang dimakan tu dia lambat bergerak. Bila dia lambat bergerak, absorption, air diserap banyak. Bila air diserap banyak sampai dekat usus besar, you akan dapat berak keras. Itu sebabnya pertama. Kedua, orang yang ada masalah pembuangan ni selalunya juga disebabkan you ada masalah nerve, saraf. Mungkin saraf-saraf you ada masalah. Saraf-saraf you dah mula mogok. Kadang-kadang you ada masalah
saraf ni disebabkan mungkin you ada masalah kencing manis, ataupun mungkin you ada masalah kekurangan vitamin B, ataupun you makan banyak sangat benda-benda yang ada masalah inflammatory. Ini menyebabkan salur darah yang bagi makan urat saraf dekat usus tu dia jadi ni tersumbat. Bila tersumbat, usus you tak dapat makanan. Bila usus you tak dapat makanan, bila saraf you tak dapat makanan, saraf you mula pening, saraf you mula rosak. Ini menyebabkan pergerakan usus you slow. Bila pergerakan usus you slow, inilah menyebabkan air banyak diserap, menyebabkan you dapat berak-berak. Especially orang ada kencing manis, senang sangat nak dapat masalah sembelit. Sebab usus you, ni urat saraf yang mensarafi you punya usus ni ada masalah. So kalau you ada masalah diabetik, janganlah cuma makan julap sahaja. Betulkan masalah diabetes you. Buang semua makanan-makanan yang menyebabkan radang. Baik pulih balik you punya urat saraf. Mungkin ambil suplemen-suplemen yang tertentu. Kalau Dr. Ju memang pakai super lutein lah. Jadi you betulkan balik urat saraf you. Bagi usus you bergerak dengan bagus. Barulah nanti you punya masalah usus, masalah sembelit akan dirawat. Juga yang paling baik juga you boleh betulkan masalah usus dengan buat eye flush, intestinal cleansing, gallbladder flush. Maknanya you boleh buat cuci usus you cara Dr. Ju. Cuci usus you, flush you punya pundi empedu, bersihkan you punya pergerakan jalan-jalan yang daripada usus pergi ke hati, so that pergerakan you punya empedu berjalan dengan sempurna. Jadi semua pencernaan yang berlaku dalam makanan you akan berlaku dengan sempurna. Eye flush juga dia akan membuka saluran-saluran yang pergi pankreas, yang akan menyebabkan you punya enzim dikeluarkan dengan sempurna, dengan bagus. Jadi bila you buat proses eye flush ni, lepas tu you punya usus akan back to normal. You punya peristalsis, pergerakan you punya usus akan berlaku dengan normal balik. Jadi itu adalah kelebihan you all boleh buat eye flush, So siapa-siapa dekat sini yang nak eye flush, you boleh tulis dekat sini. Yang ada masalah sembelit, even yang ada masalah gastritis juga sepatutnya you all boleh buat eye flush ni. Because ramai yang kata orang yang ada masalah gastritis tak boleh buat eye flush. Boleh, tapi sebab you tak tahu caranya. So siapa-siapa yang masuk eye flush, kita ada kelas eye flush untuk ajar you all macam mana orang yang ada gastrik boleh buat eye flush dengan betul, so that you punya masalah gastritis, you punya masalah usus akan boleh dibetulkan, akan berlaku dengan sempurna. So siapa-siapa yang join kelas gastritis, sebenarnya ada satu package tu yang kita bagi eye flush kot. Kita bagi eye flush percuma. Kalau tak silap lah, kalau Dr. Ju salah, betulkanlah tim. Tetapi dia ada bagi kelas eye flush juga. Dia ada dua package. Package biasa dan package yang kita masukkan eye flush sekali untuk membantu anda menangani masalah. Coffee enema adalah untuk you cuma bersihkan you punya usus besar sahaja. Coffee enema. Coffee enema ramai orang tak suka sebab dia masukkan kopi ikut bontot. Jadi ramai you kena beli alat dia, masuk kat bontot, you masukkan kopi dia, ada kopi dia. Lepas tu you akan cuci usus besar. Tetapi eye flush berbeza. Dia akan bersihkan daripada atas. Juga dia akan bersihkan saluran-saluran pergi dekat pundi empedu. Juga juga pundi empedu you all. Jadi eye flush is 2 in 1. Dia intestinal cleansing dan juga gallbladder flush, juga biliary tract flush juga sebenarnya. Okay, so siapa-siapa yang nak eye flush boleh tulis kat situ, saya nak eye flush. Siapa-siapa yang nak masuk kelas gastritis yang akan diadakan bila, nanti tim Dr. Ju akan bagi tahu. Mungkin ada dekat dalam
dalam page ni kot. You all boleh join kelas gastritis. Siapa-siapa yang ada dalam TikTok ni mungkin nak join kelas gastritis ni, you boleh masuk dekat Facebook Dr. Ju. Facebook Dr. Ju, dekat situ ada banyak iklan pasal kelas ni. You boleh klik link tu. Sebab ataupun you klik bio Dr. Ju ni, you boleh tulis kat situ yang nak join kelas tu. Jadi you boleh klik bio Dr. Ju, you boleh masuk Telegram, you boleh masuk Facebook, dan you boleh join kelas-kelas Dr. Ju. Dr. Ju ada banyak kelas sebenarnya. Dan satu lagi, Dr. Ju ada group coaching. Group coaching maknanya you all boleh coaching secara personal dengan Dr. Ju 4 orang. Maksima 4 orang. Ini adalah group coaching. Dia tak sama dengan kelas. Kelas kita ada beratus orang, berpuluh orang atau beratus orang. Group coaching hanya maksimum 4 orang. Untuk orang yang ada kes yang sama. Contohnya you all ada masalah buah pinggang. Ada 4 orang, kita orang akan kumpulkan dan dia buat satu kelas. Sebab Dr. Ju nak kurangkan bercakap. Sebab bila bercakap banyak sangat, setiap hari Dr. Ju coach sampai 2-3 orang. Lama-lama suara Dr. Ju bukannya muda lagi. Dr. Ju dah 60 tahun, tekak sakit lah apa macam-macam. Jadi ini menyebabkan susah jugalah. Sepatutnya Dr. Ju dah pencen. Tapi insyaAllah Dr. Ju boleh bantu lagi anda semua. So kita buat group coaching. That's why Dr. Ju galakkan anda semua boleh buat group coaching. Okay, so siapa yang nak iFast boleh tulis kat situ. Yang nak group coaching. Jadi group coaching ada soal jawab ya. Kalau kelas tak ada soal jawab tau. Jangan nanti ada yang komplain sebab ramai kat situ. Unfair untuk Dr. Ju bercakap dengan seorang sahaja. So kalau nak bercakap, kita ada interaksi, you all boleh masuk group coaching dengan Dr. Ju. Okay, so kelas nanti tim Dr. Ju ni, Dr. Ju pun tak tahu, dia ada 2 package ya, ada 2 package untuk kelas. So siapa-siapa yang nak join kelas boleh tulis, yang nak iFlash pun boleh tulis. Sebab iFlash ni kita bagi promosi free kelas iFlash ni. iFlash kelas ni sebenarnya free untuk siapa-siapa yang beli set iFlash tu. So siapa-siapa yang nak boleh tulis je dekat sini. Okey, Dr. Ju tak boleh bercakap panjang. Nanti mulalah sakit tekak lah macam-macam kan. Okey, itu saja. Terima kasih kepada yang bersama Dr. Ju hari ini. Kalau you all ada persoalan ke apa, boleh masuk Telegram Dr. Ju, boleh tanya dekat Telegram Dr. Ju. Dr. Ju akan jawab bila Dr. Ju free. Kalau Dr. Ju tak free pun, Dr. Ju ada ramai tim Dr. Ju yang hebat-hebat yang boleh jawabkan untuk Dr. Ju. Kalau Dr. Ju, selalunya Dr. Ju akan go through. Kalau ada yang diorang tak jawab, Dr. Ju akan jawab soalan-soalan anda semua. Masuk Telegram Dr. Ju so you all boleh klik bio Dr. Ju untuk yang ada dekat TikTok ni. Masuk Telegram Dr. Ju dan juga yang ada dekat Facebook. Yang belum join Telegram Dr. Ju, mungkin tim Dr. Ju boleh bagi link ke Telegram Dr. Ju, so kita boleh bersoal jawab dalam tu. So siapa-siapa ada masalah apa pun, insya-Allah kalau Dr. Ju boleh jawab, Dr. Ju jawab. Okey, itu saja yang baik daripada Allah Taala, yang kurang baik daripada kelemahan Dr. Ju sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.